Baik pelajar, kali ini Prof tunjukkan satu lagi objek seperti ini. Lebih kurang sama macam yang sebelum ni, iaitu berbentuk piramid segi 4 tepat. Tapi yang kali ini piramid segi 4 tepat ni dipenggal. Dipenggal pada keadaan tertentu, di mana pemenggalan tu rata di sini tapi tidak sama tinggi dia. Tak sama tinggi. So, bagaimanakah caranya untuk kita melukiskan lukisan pengorakan bagi objek piramid segi 4 tepat yang terbengkal seperti ini? Okay. Seperti biasa pelajar, apabila kita diberikan objek seperti itu, yang pertama sekali kita perlu lukiskan pandangan atas dan juga pandangan hadapan dalam bentuk lukisan ortografik seperti ini. Okay. Katakan bahawa titik K ke K tanda ini adalah titik klaim. Klaim adalah dipunjuk K dan K tanda, dan kita labelkan pada pandangan plus, kita labelkan pada pandangan atas K dan K tanda. Begitu juga pada pandangan hadapan K ke K tanda. Okay. Kalau kita merujuk pada gambar rajah yang telah disediakan di sini, pandangan pelan dan juga pandangan hadapan, kita lihat bahawa dia telah pun disingitkan. Tidak tadi ditegakkan, ini disingitkan. Kalau tadi sebelum ini disingitkan, dalam kesan disingitkan. Yang ini memudahkan kita lah untuk tidak perlu lagi mencari panjang sebenar daripada puncak hayalan. Puncak hayalan adalah titik O. Titik O. Pada pandangan atas titik O, pada pandangan hadapan titik O dia adalah puncak hayalan ni. O ke K dan O ke K tanda pada pandangan hadapan ini merupakan panjang sebenar. O ke K tanda panjang sebenar. Panjang sebenar O ke K tanda. Maka langkah seterusnya adalah dapatkan ambil jarak pada pandangan pelan daripada O ke K tanda. Ini O ke K tanda. Kemudian kita letakkan di mana lukisan ruang ni titik bagi titik O. Ini titik O. Dan menggunakan jarak O ke K tanda tadi sebagai jari, lukiskan lengkuk seperti yang ditunjukkan ini. Okey, dia dapat lengkuk ni. Dan katakan ambillah di hujung ini sebagai titik K tanda, mewakili K tanda pada hadapan ni. K tanda. Seterusnya, dapatkan jarak K tanda ke titik 1. K tanda ke titik 1. Sini. Dan pindahkan jarak tersebut kepada gaisan pembentangan jari tadi. K tanda ke titik 1. Seterusnya, sama juga pada jarak 1 ke 2 pandangan atas, 1 ke 2 pandangan pelan, dapatkan jarak dan pindahkan. Dan begitu seterusnya kepada 2 ke 3 dan 3 kembali kepada K tanda. Kaedah yang sama.
Okay. Sampai ujung adalah K tanda. Dan seterusnya, pelajar kita sambungkan dari puncak O ke setiap titik-titik yang telah kita bina pada garisan pembentangan jari tadi. Seperti ini. Okay, dah sama macam sebelum ini. Dan seterusnya pelajar, kita sambungkan daripada K tanda ke 1 dengan satu garisan lurus mewakili tapak K pada pandangan pelan mewakili tapak K tanda ke 1, 1 ke 2, titik 2 ke 3 dan 3 kembali kepada K tanda semula. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okay. Langkah yang keempat pelajar, seterusnya adalah untuk dapatkan titik yang di atas ini, iaitu permukaan yang terpotong serong. Setelah kita labelkan titik ini sebagai titik, ini kita tahu adalah titik K. Kemudian, ataupun K di sini, atas di sini, di pandangan hadapan K di sini. Kemudian perhatikan yang di sini, iaitu dia kelihatan di tepi ini, kalau ini sebagai titik 4. Kemudian di titik 4. Di sini titik 5. Bermakna titik 5 kita tunjukkan ini titik 5. Dan seterusnya titik 6 di tepi ini. Di ujung ini. Dan di ujung ke bawah ini titik 6 kita di sini. So, untuk dapatkan jarak K ni, mana titik K ni berada di garisan ni. Dan juga di garisan sini, iaitu 0 ke K tanda, 0 ke K tanda. Titik K ni berada di atas garisan, 0 ke K tanda satu bahagian dan 0 ke K tanda yang satu bahagian lagi. Dan kebetulan dia berada pada jarak sebenar, maka kita pindahkan jarak, ambil daripada pandang hadapan jarak 0 ke K ini, 0 ke K, dan pindahkan pada lukisan pengorakan. Maka kita dapat K satu dan yang kedua K di bahagian ini, 2K. Okey, bagaimana pula bagi titik 4? Iaitu di pandang hadapan di sini, titik 4. Kita tidak boleh ambil jarak 0 ke 4 direct di sini sebab 0.4 ni bagaimana yang terlihat pada konsep sebelum ni, ini bukan panjang sebenar dia. Panjang sebenar dia mesti berada di garis ni. Dan garis ni yang pada garis datar ni dia boleh kira panjang sebenar kalau pada pandang hadapan. Tapi di sini di luar daripada garis datar rendah ni, maka dia bukan sebenar. Kita kena lakukan sesuatu. So cara paling mudah adalah pelajar, sama ada kita gunakan konsep yang kita belajar sebelum ni, pindahkan jarak ini ke paksi ini, jarak 0 ke 4 ke paksi ini, ataupun yang paling mudah adalah kita terus pindahkan pada garis lurus titik 4 ke garis 0 ke K tanda pada hadapan. Jadi titik ini merupakan titik 4 baharu kita dan kita labelkan sebagai 4 tanda. Okay. So jarak 0 ke 4 tanda boleh diambil pada pandangan hadapan. Ambil 0 ke 4 tanda dan kita pindahkan jarak tu di mana titik 4 ini berada di atas garis 0 ke 2. 0 ke 2. 0 ke 2. So kita pindahkan begini. Jadi ini titik kita.
Contohnya titik nombor 5 ada di sini. Sekali lagi pada penghadapan kita pindahkan titik 5. Oleh kerana titik 5 berada pada garisan yang sama ni, pada garis panjang sebenar ni, kita tidak perlu lagi unjurkan. Sebab kalau kita unjurkan juga nanti jaraknya sama. Sama juga. Maka kita dapatkan jarak, ambil jarak, pindahkan jarak 0 ke 5 pada pandangan hadapan ni. 0 ke 5, pindahkan. 5, lihat, perhatikan titik 5 ini berada pada garis 0 ke 2. Maka dia berada di garis 0 ke 2 pada lukisan pembentangan. So, kita pindahkan di sini. Maka ini titik 5 kita yang baru. Dan last sekali kita perhatikan ada titik nombor 6 di sini. Mana pada pandangan hadapan 6 di sini. Yang ini bukan tinggi sebenar dia. Ataupun bukan yang sebenar dia. Kita pindahkan juga sama macam titik nombor 4 tadi. Maka kita pindahkan sehingga dia menyentuh garis 0 ke tanda pandangan hadapan ni. Maka jarak titik ini namakan sebagai 6 yang baru ataupun 6 tanda. So 6 tanda, ambil jarak 6 tanda pandangan hadapan. Dan kita pindahkan daripada lukisan pengorakan. Tentunya dia berada pada garisan 0 ke 3 kan? 0 ke 3. Ni 0 ke 3. 0 ke 3 pindahkan. Maka ini adalah titik nombor 6 kita. Seterusnya pelajar, kita sambungkan titik-titik yang kita dah labelkan tadi, iaitu K ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 dan bangkit dengan garisan lurus. Sebab dia dipotong secara lurus. Permukaan ini permukaan prisma. Seperti ini. K ke 4, 4 ke 5, kemudian 5 ke titik 6 dan 6 ke titik K. Kita lihat dah lengkap gambar belajar ni. Dan katakanlah dia tidak ada permukaan penutup, tidak perlu bertapaknya. Dan apa yang perlu dilakukanlah gelap dan hitamkan semua garisan-garisan yang telah dibentuk. Dalam bahagian yang luar, ini merupakan garisan objek. Dan akhir sekali kita lukis yang di sini. Garisan lipatan juga kita hitamkan sebagai garisan objek. Maka terbentuklah bentuk pengorakan bagi ataupun piramid segi 4 tepat yang terpenggal bagaimana ditunjukkan ni. Diharapkan pelajar dapat mengikuti dengan teliti dan boleh melakukannya seperti mana yang telah ditunjukkan. Selamat mencuba dan selamat berjaya.